Selamat sejahtera kepada semua. Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 3 keanjalan permintaan dan penawaran. Okey, untuk bab ini kita mempunyai dua subtopik, iaitu keanjalan permintaan dan keanjalan penawaran. Jadi untuk video ini kita akan fokus tentang 3.2 keanjalan penawaran. Okey, bagi keanjalan penawaran, kita mempunyai beberapa subtopik kecil yang perlu kuasai. Okey, untuk maklumat anda, pada video yang lepas, Miss pun telah bincang berkaitan dengan definisi, rumus serta darjah keanjalan penawaran. Jadi untuk video ini, Miss akan fokus tentang penentu keanjalan penawaran. Jadi penentu ini dia merujuk kepada faktor lah. Apakah faktor-faktornya yang boleh mempengaruhi keanjalan penawaran. Okey, bagi penentu keanjalan penawaran ini, dia mempunyai sebanyak 6 penentu. Kita cuba tengok penentu yang pertama. Berkenaan dengan faktor masa, iaitu input punya. Diikuti dengan tempoh masa pengeluaran yang kita fokuskan output. Seterusnya tambahan kos pengeluaran. Diikuti dengan bilangan prima, mobility faktor pengeluaran, dan akhirnya penggantian faktor pengeluaran. Okey, cuba Miss highlight sikit sebab ada dua masa dekat sini. Okey, tapi masa yang pertama ini dia adalah kaji berkenaan dengan input dan masa yang ini dia adalah fokus tentang output. Okey, jadi dia akan jadi berlainan sikit ya. Okey, jadi untuk sekarang kita akan bincang faktor masa yang berkenaan dengan input. Faktor masa input. Pengeluaran sesuatu barang adalah anjal penawaran. Jikalau pengeluar mempunyai masa yang panjang demi memperoleh input ataupun faktor pengeluaran. Okey, jadi input ataupun faktor pengeluaran dekat sini dia adalah merujuk kepada tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Contoh, masa selama 6 bulan. Okey, jadi sekarang dia mempunyai masa yang panjang ini selama 6 bulan untuk memperoleh input. Jadi sekarang Miss akan bagi penerangan yang lagi lanjut berkenaan dengan faktor masa. Okey, jadi berkenaan dengan faktor masa iaitu input. Okey, kita cuba tengok pengeluaran sesuatu barang adalah anjal penawaran. Jadi sekarang kita kena faham apa maksud anjal dekat sini. Okey, so kalau anjal, ingat ini keanjalan penawaran bermaksud ES melebihi 1. Di mana peratus perubahan kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan harga. Okey, dalam bab 2 kita sudah belajar hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar ini menunjukkan hubungan yang positif iaitu secara langsung. Katakan harga sesuatu barang meningkat, maka kuantiti ditawar bagi barang berkenaan turut akan meningkat. Cuma sekarang, kita kena tengok simbol ini ya. Kita kena tentukan mana satu yang meningkat lagi banyak ke, mana satu yang meningkat sikit. Jadi kalau berdasarkan yang ini, kita dapati bahawa kuantiti ditawar dia naik dengan banyak. Okey, sedangkan harga dia naik tapi dia naik sikit sahaja. Sebab kalau kita nampak simbol ini lagi besar. Yang ini kecil sahaja. Okey, dengan arti kata lain, anjal penawaran itu bermaksud kalau harga naik sedikit, kuantiti ditawar bagi barang tersebut akan meningkat dengan banyak. Okey, cuba kita kaitkan dengan penentu ini sebab dia kata kenapa kuantiti ditawar sesuatu barang boleh naik dengan banyak. Sebab sekarang dia kata bahawa pengeluar ini dia mempunyai masa yang panjang. Dan masa yang panjang untuk poin ini kita nak kaitkan dengan input ataupun faktor pengeluaran. Okey, jadi seperti yang pelajar telah tahu bahawa faktor pengeluaran ini mempunyai tanah, buruh, modal, usahawan kan. Okey, jadi sekarang Miss kaitkan yang ini, buruh. Okey, katakan sekarang pengeluar ini dia mempunyai masa selama 6 bulan, hampir setengah tahun ni. Okey, mempunyai masa yang panjang lah untuk cari input. Input dekat sini adalah merujuk buruh. Mestilah dapat cari kan, boleh dapat memperoleh buruh yang mahir juga. Dengan demikian, disebabkan dia dapat mencari input tersebut, buruh dia, jadi akan menyebabkan dia dapat meningkatkan kuantiti ditawar bagi barang tersebut dengan banyak. Akibat pengeluar mempunyai masa yang panjang untuk dapatkan buruh ini. Okey?
Bagaimana pula dengan tidak anjau penawaran? Itu adalah keadaan yang sebaliknya. Okey, pelajar cuba fikirkan sendiri ya. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan tempoh masa pengeluaran. Okey, yang mana kita akan fokus tentang output. Tempoh masa pengeluaran output. Pengeluaran sesuatu barang adalah tidak anjau penawaran jikalau pengeluar memerlukan masa yang panjang demi mengeluarkan barang berkenaan. Okey, contoh barang pertanian. So, bermaksud barang pertanian ini dia perlukan masa yang panjang lah, jadi menyebabkan dia adalah tidak anjau. Okey, Miss sekarang akan cuba bagi penerangan yang lebih lanjut berkenaan dengan penentu ini. Berkenaan dengan tempoh masa pengeluaran output. Okey, yang ini pula kita akan fokus tentang output. Output itu merujuk kepada keluaran lah. Okey, barang yang kita hasilkan. Kita cuba tengok. Pengeluaran sesuatu barang adalah tidak anjau penawaran. Okey, kita cuba faham apa maksud tidak anjau dulu. Okey, untuk tidak anjau penawaran, so keanjalan penawaran ES kurang daripada 1. Di mana peratus perubahan kuantiti ditawar, dia adalah kurang daripada peratus perubahan harga. Okey, juga sama. Harga naik, okey, kuantiti ditawar dia akan meningkat juga. Okey, macam tadi kita kena tentukan mana satu lagi banyak, mana satu sikit. Cuba tengok simbol ini. Kurang. So, bermaksud kuantiti ditawar ini dia naik, tapi dia naik sedikit sahaja. Tetapi untuk perubahan harga ini, dia naik, tapi dia akan naik dengan banyak. So, itu maksudnya tidak anjau penawaran. Okey, walaupun harga sesuatu barang itu, contoh jagung, harga dia naik dengan banyak, tetapi kuantiti ditawar bagi barang tersebut dia boleh naik, tapi dia naik sedikit sahaja. Okey, kita cuba tengok kenapa. Okey, jikalau pengeluar memerlukan masa yang panjang, okey, demi mengeluarkan barang berkenaan. Okey, sekarang kita cuba tengok contoh barang pertanian. Barang pertanian dekat sini, okey, saya katakan saya nak fokus pasal jagung. Okey, kalau nak tanam jagung ini, perlukan masa sekurang-kurangnya beberapa bulan barulah dapat menghasilkan jagung kan? Boleh tak sehari ini saya tanam, esok terus kata ataupun selepas 2-3 hari terus dapat jagung? Tak mungkin kan? Itulah sebab kita kata kita memerlukan masa yang panjang untuk menghasilkan output ini, untuk menghasilkan keluaran ini. Itulah sebab kita kata penawaran sesuatu barang dia adalah tidak anjau. Okey, bermaksud kuantiti ditawar dia boleh naik tapi dia naik sikit sahaja. Kenapa? Sebab sekarang pengeluar dia perlukan masa yang panjang untuk menghasilkan jagung ini. Okey, yang ini berkenaan dengan output dia, iaitu keluaran dia. Okey, bagaimana pula dengan keadaan yang sebaliknya, iaitu anjau penawaran? Okey, pelajar cuba fikirkan sendiri ya. Okey, sambung. Penentu yang ketiga iaitu berkenaan dengan tambahan kos pengeluaran. Okey, tambahan kos pengeluaran. Pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran jikalau tambahan kos pengeluaran dia adalah sedikit sahaja. Contohnya adalah seperti makanan ringan. Jadi sekarang Miss akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimana makanan ringan ini boleh dianggap dia sebagai anjau penawaran. Berkenaan dengan tambahan kos pengeluaran. So, tambahan kos pengeluaran ini merujukkan faktor-faktor yang kita gunakan dan kemudian ada kos yang kita perlu tanggungkan. Okey, kita cuba tengok. Pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran. Jadi untuk anjau penawaran, ES melebihi 1. Okey. Peratus perubahan kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan harga. Juga sama, kalau harga naik, kuantiti ditawar naik dan kita dapati bahawa kuantiti ditawar dia naik banyak, harga dia naik tapi dia naik sedikit sebab simbol ini. Okey. Jadi itu merujukkan kepada anjau penawaran. So, bermaksud sekarang kuantiti yang ditawar bagi barang berkenaan dia boleh meningkat dengan banyak. Okey, kita cuba tengok kenapa. Sebab dia kata jikalau tambahan kos pengeluaran dia adalah sedikit sahaja untuk menghasilkan keropok leko ini, makanan ringan, okey, apakah input yang kita perlukan? Mungkin kita perlukan seorang pekerja ke? Okey, dan kita perlukan keropok leko, kita perlukan leko itu, kita perlukan minyak, kita perlukan kuali.
Okey, itu adalah input dia. Jadi, kos yang perlu ditanggung untuk menggunakan input tersebut itu kita panggil kos pengeluaran. Jadi sekarang dia kata kos pengeluaran dia sikit saja. Kalau kita nak tambah, kita nak buat 1 pinggan, 2 pinggan, hingga 10 pinggan pun, dia ada tambahan kos. Tapi tambahan kos dia hanya sedikit sahaja. Dia tak melibatkan tambahan kos itu sampai berpuluh ribu ke, okay, ataupun beribu-ribu ke. Tak, dia tak sampai tahap itu. Jadi, disebabkan tambahan kos yang adalah sikit, okay, jadi pengeluar dia boleh mengeluarkan keropok lekor ini dengan banyak apabila harga keropok lekor ini dia naik sedikit sahaja. Jadi itu adalah berkaitan dengan tambahan kos pengeluaran. Bagaimana pula dengan tidak anjau penawaran? Okey, pelajar cuba fikirkan. Okey, seterusnya diikuti dengan bilangan firma. Bilangan firma. Pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran jikalau mempunyai bilangan firma yang banyak dalam pasaran. Contohnya adalah seperti industri kereta. Okey, jadi sekarang Miss akan gunakan contoh ini untuk terangkan bagi penentu bilangan firma. Berkenaan dengan bilangan firma, okey, kita cuba tengok. Pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran. Juga sama, kita faham apa itu anjau dulu. IS lebih 1. Peratus perubahan kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan harga. Harga naik, kuantiti ditawar naik. Harga naik sedikit, kuantiti ditawar naik banyak. Okey, sebab kita tengok simpul ini, QS lagi banyak daripada P. Okey, so itu maksud anjau penawaran. Bermaksud nanti kuantiti ditawar bagi sesuatu barang boleh meningkat dengan banyak. Kenapa? Sebab mempunyai bilangan firma yang banyak dalam pasaran. Okey, jadi contoh yang Miss bagi ini adalah contoh seperti industri kereta. Industri ini dia sebenarnya dia merujuk kepada pasaran. So, dalam pasaran kereta, okay, kita ada banyak firma. Contoh, Proton, Produa, Nissan, Toyota, Honda, BMW, Volvo, Mercedes, Volkswagen dan sebagainya. Jadi kita nampak bilangan firma yang banyak. Itulah sebab kita boleh menghasilkan kereta yang banyak. Dengan erti kata lain, kuantiti ditawar bagi kereta akan meningkat dengan banyak apabila harga kereta dia naik sikit sahaja. Akibat bilangan firma yang banyak. Okey, bagaimana pula dengan keadaan yang tidak anjau penawaran? Okey, so pelajar cuba fikirkan sendiri dan buat catatan sendiri ya. Okey, seterusnya. Mobility faktor pengeluaran. Okey, berkenaan dengan mobility faktor pengeluaran, pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran jikalau mobility faktor pengeluaran dia adalah tinggi. Okey, so contoh kita boleh kaji dari aspek kemahiran dan juga dari segi perpindahan dia. Okey, misalkan terangkan dengan lebih lanjut yang berkenaan dengan mobility faktor pengeluaran. Okey, untuk maklumat anda, mobility ini dia adalah merujuk kepada pergerakan. Okey. Okey, berkenaan dengan mobility faktor pengeluaran. Okey, sekarang Miss nak terangkan apa itu mobility. Okey, untuk maklumat anda, mobility ini sebenarnya kita ada dua. Okey, yang pertama itu kita kenali dia sebagai mobility kegunaan dan lagi satu kita kenali dia sebagai mobility geografi. Okey, ataupun mobility tempat. So, boleh nampak gambar dekat sini. Mobility kegunaan. Okey, dan mobility ini dia sebenarnya merujuk kepada faktor pengeluaran. Jadi faktor pengeluaran dekat sini boleh rujuk kepada tanah, buruh, modal, usahawan. Katakan sekarang Miss nak fokus tentang buruh. So kita nampak buruh ini. So mobility kegunaan bermaksud buruh ini dia boleh buat macam-macam. Okey, pelbagai perkara dia pun boleh uruskan. Contohlah, suruh dia jadi operator, dia pun tak ada masalah. Sediakan surat, memo, semua pun okey. Okay, jadi itu adalah mobility kegunaan. Berkenaan dengan mobility geografi ataupun tempat, bermaksud seseorang pekerja itu dia sanggup travel, okay, dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, misalnya contoh, katakan kita sebagai warga negara Malaysia kan, kalau minta dia kerja dekat Singapura, dia kata tak ada masalah. Kerja dekat Indonesia pun boleh. Jadi itu merujuk kepada mobility yang tinggi. Okay, so that's why kita boleh nampak dekat sini.
pengeluaran sesuatu barang adalah anjang penawaran. Okey, sekali lagi kita tengok apa maksud anjang. Okey, ES lebih 1, peratus perubahan kuantiti ditawar melebihi peratus perubahan harga. Harga sesuatu barang naik, kuantiti ditawar sesuatu barang pun meningkat. Dan kali ini kita dapati bahawa kuantiti ditawar bagi barang tersebut boleh meningkat dengan banyak walaupun harga dia meningkat sikit. Okey, kenapa? Okey, pelajar cuba tengok ya, yang ini anjau lah. Okey, bermaksud sekarang kita nak meningkatkan keluaran sesuatu barang, kita mesti ada faktor pengeluaran, kita ada buruh. Katakan sekarang buruh kita mempunyai mobility faktor pengeluaran yang tinggi. Bermaksud macam-macam tugas dia boleh selesaikan. Dan mobility geografi yang tinggi. Bermaksud dia sangguplah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Okey, that's why kegunaan dekat sini Miss kaitkan dengan kemahiran juga. Dan geografi ataupun tempat ini saya kaitkan dengan perpindahan. Mana tahu sesebuah firma itu dia mempunyai kilang di negara lain. Jadi kalau pekerja itu sanggup pindah ke negara lain, itulah menyebabkan keluaran dia boleh meningkat dengan banyak. Okey, jadi maksudnya keluaran ini dia kena berdasarkan faktor pengeluaran dia. Tapi faktor pengeluaran kali ini kita adalah kaji dari segi mobility. Okey, iaitu kegunaan dan juga geografi. Bagaimana pula dengan tidak anjau penawaran? Okey, pelajar cuba fikirkan. Okey, bagaimana pula dengan keadaannya? Dan penentu yang terakhir sekali itu adalah berkenaan dengan penggantian faktor pengeluaran. Berkenaan dengan penggantian faktor pengeluaran, pengeluaran sesuatu barang adalah anjau penawaran jikalau faktor pengeluaran dia adalah mudah digantikan. Okay? So, contoh, bagi buruh tidak mahir. Okay? So, faktor pengeluaran ini dia senang digantikan sahaja. Jadi, kita kata dia anjau penawaran. Okay? Sekarang, bisa akan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan penentu penggantian faktor pengeluaran. Okey, berkenaan dengan penggantian faktor pengeluaran, kita cuba tengok pengeluaran sesuatu barang adalah anjau. Okey, anjau bermaksud kalau harga sesuatu barang meningkat, kuantiti ditawar sesuatu barang turut meningkat, harga dia naik sikit, kuantiti ditawar dia naik dengan banyak. Okey, sekarang isu dia. Okey, ingatlah ini adalah anjau. Kita kata kuantiti ditawar sesuatu barang boleh meningkat dengan banyak. Okay, seperti Miss yang telah bagi tahu tadi, kuantiti ditawar itu merujuk barang yang dihasilkan. Kerana hasilkan output, okay, kita kena berdasarkan input kita, iaitu faktor pengeluaran. Jadi sekarang dia kata, faktor pengeluaran itu mudah digantikan. Senang saja nak gantikan buruh ini. Contoh, kalau katakan, okay, operasi pengeluaran tersebut dia memerlukan buruh yang tidak mahir. Contoh, ini buruh tak mahir. Okey, jadi kalau katakan sekarang dia nak cari buruh mahir, katakan pekerja ini dia telah letak jawatan. Lepas tu nak cari seorang untuk gantikan jawatan dia. Tak ada masalah. Okey, ataupun pada masa itu, okey, dia nak tambahkan bilangan buruh tak mahir. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, sebab dia mudah digantikan, senang nak cari je. Siapa-siapa pun boleh buat. Itulah sebab dia menyebabkan kita mudah ataupun kita senang nak tambahkan bilangan buruh yang tak mahir ini, dan akhirnya dia juga boleh menyebabkan kuantiti ditawar bagi sesuatu barang akan meningkat dan dia akan meningkat dengan banyak. Walaupun pada masa itu harga bagi barang keluaran tersebut dia meningkat sedikit sahaja. Okey, tapi disebabkan faktor pengeluaran yang mudah digantikan, jadi akhirnya kita dapat meningkatkan kuantiti ditawar sesuatu barang dengan banyak. Bagaimana pula dengan tidak anjau penawaran? Ya, pelajar cuba fikirkan sendiri dan buat catatan sendiri ya. Jadi sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, cuba tengok soalan yang ditanya. Dia adalah minta pelajar untuk tentukan darjah keanjalan penawaran. Jadi nak tentukan darjah keanjalan penawaran ini bermaksud pelajar kena tentukan sama ada situasi itu dia adalah anjau penawaran ataupun tidak anjau penawaran. Okey, jadi kita cuba tengok. Okay. Semakin sedikit bilangan firma dalam pasaran, semakin apa penawaran. Okay. Jadi pelajar fikirkan sama ada anjau ataupun tidak anjau penawaran. Okey, jadi jawapan dia adalah
tidak anjal penawaran. Okey, pelajar kena faham tidak anjal dekat sini adalah merujuk kepada peratus perubahan kuantiti ditawar yang adalah kurang daripada peratus perubahan harga. Kalau katakan peratus perubahan kuantiti yang ditawar itu adalah lagi kecil, bermaksud tengok sedikit bilangan firma. Jadi barang yang dihasilkan pun kuranglah. Itulah sebab kita kata ia adalah tidak anjal penawaran. Okey. Seterusnya. Semakin tinggi mobiliti faktor pengeluaran, semakin apa penawaran? Okey, jadi jawapan dia adalah semakin anjal penawaran. Okey, pelajar kena ingat semula mobiliti ini adalah merujuk kepada pergerakan di mana dia terdiri daripada mobiliti kegunaan dan mobiliti geografi. Bermaksud dari segi perpindahan yang tinggi dan kemahiran yang tinggi itu menyebabkan kita boleh menghasilkan sesuatu barang dengan banyak. Itulah sebab kita kata anjal penawaran. Sebab peratus perubahan kuantiti ditawar adalah melebihi peratus perubahan harga. Maksudnya kuantiti yang ditawar itu adalah lagi banyak. Itulah sebab dia akan jadi anjal penawaran. Okey. Okey, seterusnya. Okey, semakin panjang masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu barang, semakin apa penawaran. Okey, jadi untuk situasi ini yang ditekankan itu adalah merujuk kepada output ataupun barang yang dihasilkan. Dia perlukan masa yang panjang. Jadi, dia akan jadi semakin tidak anjal penawaran sebab perlukan tempoh masa ataupun perlukan masa yang panjang untuk hasilkan output tersebut. Jadi barang yang dikeluarkan pun tak banyaklah. Itulah sebab dia akan menyebabkan dia tidak anjal penawaran. Okey? Okey, sambung. Semakin pendek masa untuk memperoleh faktor pengeluaran, semakin apa penawaran. Okey, kali ini pula keadaan yang sebaliknya. Tadi rujuk output kan? Sekarang yang ini adalah rujuk kepada input. Tapakan input faktor pengeluaran. Tanah, buruh, modal usahawan, dia hanya mempunyai masa yang pendek sahaja. Jadi dia menjadi apa penawaran? Ya, tidak anjal penawaran. Sebab dia hanya mempunyai masa yang pendek saja untuk dapatkan input. Jadi barang yang dihasilkan pun tak begitu banyaklah. Itulah menyebabkan dia jadi tidak anjal penawaran. Okey, seterusnya. Semakin sedikit tambahan kos pengeluaran, semakin apa penawaran? Okey, jadi dia adalah semakin anjal penawaran. Sebab sekarang kita tengok tambahan kos dia hanya sedikit sahaja. Bermaksud pengeluar itu dia boleh tambahkan keluaran dia dengan banyak. Itulah menyebabkan peratus perubahan kuantiti ditawar dia akan banyak daripada peratus perubahan harga. Okey, itulah sebab anjal penawaran. Okey, yang terakhir. Semakin sukar faktor pengeluaran digantikan, semakin apa penawaran? Okey, kita akan jadi semakin tidak anjal penawaran. Jadi sebab sekarang faktor pengeluaran ini juga sama merujuk kepada input, kita sukar nak gantikan faktor pengeluaran tersebut. Jadi menyebabkan keluaran yang kita hasilkan pun tak begitu banyaklah, sikit sahaja. Okey, kalau keluaran yang sikit itu dia adalah merujuk kepada tidak anjal. Sebab peratus perubahan kuantiti ditawar dia adalah kurang daripada peratus perubahan harga. Okey, jadi untuk sesi soal jawab ini yang penting pelajar kena tahulah bezakan sama ada situasi itu dia anjal ke ataupun tidak anjal dengan berdasarkan penentu-penentu tersebut. Okey, jadi setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Okey, jadi dengan demikian selesailah subtopik yang berkenaan dengan keanjalan penawaran yang merangkumi definisi, rumus, darjah dan juga penentunya. Sebagai tanda penghargaan anda kepada video yang Miss hasilkan ini, ingatlah subscribe YouTube channel saya dan tekan loceng ini juga, notification bell. Okey, bagi sesiapa yang telah subscribe, jangan lupa like serta sharekan video saya ini kepada rakan-rakan yang lain sebagai sokongan anda terhadap video yang saya hasilkan ini. Okey, saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Sekian, terima kasih. Jadi selesailah bagi bab 3 iaitu keanjalan permintaan dan penawaran. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye.